Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير. الحمد لله. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Sambungan dengan kitab Baharul Madhi 215. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dia kata masalah makmum satu berdiri di kiri imam, apa hukumnya? Seorang makmum mai berdiri di sebelah kiri kita untuk semayang berjemaah. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan apabila jadi imam seorang lelaki akan seorang lelaki, maka berdiri makmum itu dari kiri imam atau dari belakangnya. Nescaya tiada suka aku yang demikian itu bagi keduanya. Yang eloknya duduk belah mana? Belah kanan. Seorang imam, seorang makmum. Tapi dan tiada diulang semayang atas seorang daripada keduanya. Baik yang duduk belah kiri ke, baik yang duduk belah belakang ke, tak payah ulang dah. Semayang sah. Tapi lebih afdal utamakan yang ke kanan. Dan sah semayangnya. Dan sah serta makruh juga, kecuali memang tak ada tempat lah. Kecuali memang tak ada tempat. Tempat yang kita nak ikut tu imam tu pergi berdiri, ni imam yang bukan imam mula ni. Imam yang mungkin dia main belakang-belakang, dia semayang, duduk tengah semayang, kita pergi nak lantik dia jadi imam. Maka kalau dia berdiri pada satu tempat yang tidak memungkinkan kita ikut sebelah kanan, tak apalah. Belakang pun tak apa, kiri pun tak apa. Semayang sah. Bahawasanya memperimam seorang akan dua orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri. Baca silap tu. Dan sah serta makruh juga. Bahawasanya memperimam seorang akan dua orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri. Atau keduanya dari kanan belaka atau berdiri di kiri belaka. Atau seorang berdiri di rusuk imam dan seorang di belakang imam. Atau berdiri keduanya di belakang imam seorang dan di belakang makmum seorang. Duduk belakang pula lagi seorang. Nescaya aku makruh akan demikian itu. Tetapi dan tiada ulang atas seorang daripadanya. Dan tiada sujud sahwi. Tak ada sujud sahwi. Dan hanya saja memada. Ini sembahyang. Kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperimam akan Ibnu Abbas, maka berdiri ia di rusuknya. Di rusuk Nabi. Maka apabila ada makmum yang seorang berdiri di rusuk imam, tiada batal. Nescaya tiada batal juga berdiri di rusuk 2-3 orang dan ramainya. Dan tiada juga batal seorang yang seorang berdiri di kiri itu, kerana semuanya rusuknya. Dan hanya sahaja sah semayang menunggal di belakang imam. Kerana orang tua perempuan sembahyang menunggal di belakang Anas dan orang lain sertanya, dan keduanya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan Nabi di hadapan keduanya. Boleh dapat volunteer 2-3 orang. 3 orang saya nak. Mai. Tengah. Praktikal. Tidak, tak nampak. Baca balik kitab dia kata. Dan kata Syafi'i di dalam dan apabila jadi imam seorang lelaki akan seorang lelaki. Ini seorang lelaki dengan seorang lelaki. Maka berdiri makmum itu di kiri imam atau di belakangnya. Kiri, di belakang sikit. Di rusuk dia. Kiri. Macam ni makruh. Ataupun duduk di belakang. Sedangkan ada tempat untuk dia boleh pergi duduk di sebelah imam sebelah kanan. Berbeza kalau kita semayang di saf, imam bagi salam, kita bangun, kita pergi nak sambung rakaat berikutnya, saf di depan semua penuh, menyebabkan tak boleh berlaku kita nak ikut imam tu sebelah kanan dia. Maka itu kita duduk di belakang je lah. Tapi apabila kita memungkinkan kita pergi duduk di sebelah kanan dia, maka itu lebih afdal. Perbuatan lagu ni, sedangkan kita boleh pergi duduk dia sebelah kanan, maka hukum dia adalah makruh. Tapi semayang tak payah ulang. Dia kata keadaan macam ni nasihat tiada suka aku, kata Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i dia kata tak suka, maksudnya dia benda-benda tu dia tak berminat. Sebab menyalahi sunnah. Tapi hukum dia semayang sah. Nescaya tiada suka aku yang demikian itu bagi keduanya. Duduk di tepi, kiri ataupun duduk di belakang. Dan tiada diulang semayang atas seorang daripada keduanya. Dua-dua orang tak payah ulang balik semayang. Dan sah semayangnya. Dan sah serta makruh juga. Maksud doang. Dan sah serta makruh juga bahawasanya memperimam seorang akan 2 orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri. Satu. Seorang belah rusuk kanan, seorang belah rusuk kiri, itu imam. Semayang macam ni. Makruh. Bila jadi macam ni, sama ada tu imam yang langkah pergi ke depan, makmum tu rapat, satu, buat macam betul-betul dalam semayang. Lepas tu, tangan ni, tangan kiam macam tu, diri, tangan di ni. Kemudian, langkah satu langkah. Satu, baru satu dia langkah tu kira baru satu pergerakan. Satu lagi langkah, 2, okey. Kalau boleh buat 3. Ada orang setengah dia langkah macam besar. Terus pakai selangkah je. Terpulang tak apa. Tak boleh, kena langkah buat satu-satu Pergi langkah 2 kali, kalau tersilap pergi kat benda-benda lain terbergerak, anggota besar jadi 3, batal semayang. Baik kita buat satu-satu. Tapi saya pernah tengok ada orang buat macam ni, saya tak faham kenapa dia buat macam ni. Cuma hang buat tengok. Langkah satu kaki, betul orang berhenti. Satu, berhenti. Berhenti. Baru langkah satu kaki pula. Tak payah macam tu, lambat. Kangkang-kangkang duduk macam patung dulu Ustaz. Tak payah lalu tu pelik orang tak nak buat tu. Langkah terus, satu langkah 2 kaki terus. Satu. Bila satu langkah berarti 2 kaki Bukan satu langkah tu satu kaki lepas tu duduk kaki dengan kangkang macam tu. Tak, bukan macam tu. Satu langkah berarti 2 kaki. Kaki pertama, kaki kedua, rapat. Kaki pertama, kaki kedua. Satu langkah orang panggil. Satu langkah bukan buat macam ni. Ni bukan satu langkah. Mari ni. Awak yang buat macam tu, siapa? Siapa buat macam tu? Tak kepelik dua tu. Buka silat sending apa? Gitu dia. Lama tak buka silat Tak lah pasal apa buat macam tu. Tak payah buat macam tu. Pelik. Satu je. Satu langkah. Ni kira satu pergerakan. Satu. Masih lagi satu. Langkah pergi. Ada ujung sana, ada ujung ni. Di zaman Nabi ada seorang sahabat. Dia masuk masjid lambat. Nabi tengah nak rokok. Dia duduk di belakang masjid. Dia takbir.
Nabi rokok, dalam keadaan rokok dia jalan. Satu, sampai masuk jemaah. Tapi tuan-tuan jangan buat di masjid. Sagi dia dapat pula petua saya kata pula. Jahanam aku. Bukan apa boleh, tapi kan jadi pelik. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak dapat juga fadilat berjemaah untuk nak dapat, silakan buat. Memang benda tu ada hadis pun. Cuma masyarakat kita yang tak faham, dia akan tengok pelik. Nak berjalan pi ke saf ataupun pi ke imam, mesti dalam keadaan berdiri, qiyam kita panggil berdiri, ataupun rokok. Adapun masa sujud dengan duduk, kita tak boleh jalan. Tiba-tiba kita tengah duduk tahiyat, imam batai. Lepas tu buat gesot punya sibuk babi. Gerak buat lu tu. Tak boleh. Ataupun tarik sikit bila gitu. Tak boleh. Ketika duduk, ketika sujud, ataupun tengah duduk sujud, tonyoh dia tu berjalan pelan-pelan sikit-sikit. Tak boleh. Abang lah, mana tahu kok ada orang buat. Walaupun kita jarang pernah jumpa lagu tu kan. Okey. Tak faham kat tangan tuan-tuan. Dan dia kata lagi, dan sah serta makruh juga bahawasanya memperimamkan seorang akan dua orang yang berdiri, seorang di kanan dan seorang di kiri. Tadi saya apa? Balik belakang. Macam ni makruh keadaan macam ni. Kalau berlaku macam ni, imam kalau ada tempat di depan dia, maka imam sunat mai ke depan supaya makmum langkah satu, dua, kalau cukup dua, kalau boleh tiga lagi bagus ya. Okey, dan depa dua orang tu rapat lah. Yang duduk belah kiri tu rapat mai. Kena ada seorang belakang tu imam. Lah ni di antara dua orang ni siapa dia nak jadi ganti tu imam ni? Kalau dah dua-dua jadi tengah-tengah. Tak boleh tu, kena yang duduk belah kiri tu rapat mai, utamakan dia duduk di belakang, yang kanan tu stay kat situ ya. Kena salah seorang, ataupun nak mai bergerak dua-dua orang pun boleh, tutup yang tu. Sikit-sikit bergerak lah. Okay, tapi kena ada salah seorang. Yang ni macam ni tak cantik. Macam ni kena utamakan satu orang belakang tu imam, satu orang kanan tu imam. Macam ni dah kena pergi sana. Masuk duduk belakang tu imam tu. Macam tu. Itu yang terbaiknya. Satu orang belakang tu imam, satu orang kiri, satu orang kanan tu imam. Ini satu keadaan. Okey. Satu keadaan yang lagi pula, apabila berlaku macam kes tadi, patah balik. Berlaku macam ni punya keadaan, tiba-tiba macam mana kan dah jadi macam ni ya, tak sedap. Tapi kalau ada ruang di belakang, maka dua-dua orang di belakang tu pergi langkah ke belakang. Langkah dulu. 1, 2, 3. Jangan duduk tengok belakang lah. Agak-agak kalau tak ada orang kan, tak perasan tak ada orang, kita boleh nampak sikit. Okey, kemudian macam tadi juga tutup balik saf tu. Macam tu pun boleh. Adapun kekalkan macam tadi, seorang duduk belah kanan tu imam, seorang duduk belah kiri tu imam, dia kata di sini makruh. Habis masalah tu, masalah yang berikutnya. Atau kedua-duanya dari kanan belakang. Mai rapat kat rusuk tadi tu. Dua-dua orang duduk belah-belah kanan terus. Atau berdiri di kiri belakang. Kiri pula. Pun makruh. Atau seorang berdiri di rusuk imam dan seorang di belakang imam. Macam mana pula? Ada. Wan duduk kat kanan macam tu. Dia duduk belakang. Macam ni. Macam ni pun makruh juga. Sepatutnya kalau dalam kes macam ni, kawan hak belakang cuik kawan ni tarik di belakang. Dia cuik kawan ni pun genjak di belakang. Tuan-tuan, bila semayang ni kita kena bahasa Jawa dia kata apa tau? Kena alert dengan sekeliling. Hang kena sedar hang kena buat apa. Jangan duduk keras, kononnya khusyuk Faham tak? Itu tak betul. Hang kena faham, hang kena langkah pergi depan ke, hang kena pergi kanan kiri ke, hang kena buat apa ke. Semayang macam tu. Jangan duduk keras. Orang tarik pun cik buat tak tahu. Tapi aku duduk ni apa duk minta tarik tak?
Tak boleh buat macam tu. Dia tak faham pasal dia tak mengaji. Nak buat macam mana? Tuan-tuan yang dah main mengaji macam ni, tuan-tuan dah faham dah. Kena bergerak. Ada ketikanya makmum kena bergerak. Kena bergerak lah. Atau berdiri keduanya di belakang imam. Di belakang imam seorang dan di belakang makmum seorang. 3 tu, dia ni duduk di belakang tu. Bagi direct lagu ni. Yang ni daripada semayang dalam kapal terbang ni. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Dia tak gambar mai. Ada jemaah pergi mana tu, Pakistan mana. Mereka semayang. Direct. Nampak je lah. Dah tak ada tempat. Itu saja ruang yang ada. Kena pula kapal terbang menghadap ke arah kiblat. Kan? Katalah dia nak terbang daripada Pakistan ke, daripada Malaysia ke, dia nak pergi ke Mekah tu memang dia duduk terbang ke arah kiblat lah lebih kurang tu. Jadi imam duduk di depan sekali, belakang direct semua makmum. Boleh? Kalau boleh rokok, boleh sujud. Kalau boleh cukup rukun dan syarat, boleh menghadap kiblat, boleh berdiri betul, boleh rukuk dan sujud, boleh ambil wuduk, boleh tutup aurat, berarti semayang tak payah qada dah. Tapi kalau kita dah duduk dalam kapal terbang, serba-serbi rukun syarat sah tak boleh sempurna, nak tutup aurat, mungkin kita boleh tutup aurat, tapi nak ambil ayat semayang, susah. Tandas dengan najis apa semua, kena habis semua pakaian. Pakaian kita pun dah terkencing, tak apa semua dah menanggung najis. Lepas tu nak menghadap kiblat, kapal terbang pula tala pergi Zimbabwe dulu. Faham tak? Bila tala pergi Zimbabwe ke, Republic of Congo ke, dia kena pusing kot lain sikit. Dia tak boleh menghadap kiblat. Kita nak semayang sambil menghadap kiblat, jadi payah. Ada kapal terbang yang dekat dia punya pintu kecemasan tu, dia ada ruang. Lagu tu kalau boleh pergi duduk seorang-seorang, 2 orang semayang boleh. Tapi kalau tak ada jenis rapat-rapat, kapal terbang yang jenis memang padat dengan kursi lalu pun kira dah beratus dengan orang, maka tak susah. Kita kena semayang, kalau boleh semayang macam ni, semayang macam ni. Tetapi saja-saja pergi semayang, makmum nombor 2 duduk ni, makmum nombor 1 duduk belakang untuk imam, makmum nombor 2 duduk belakang lagi. Macam ni hukum dia makruh, semayang sah. Fadilat jemaah dapat, tapi fadilat saf tak dapat. Padahal orang yang belakang tu kalau pindah main duduk sebelah dia, depan, maka dia boleh dapat fadilat saf walaupun 2 orang. Sekurang-kurang saf tu adalah 2 orang. Tapi kalau dah tempat tak cukup, tu cerita lain. Dia kata habis, nescaya aku makruh akan demikian itu. Habis. Masih. Nampak tak isu-isu semua tu? Nescaya aku makruhkan akan demikian itu. Boleh jadi dalam mazhab lain kata boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh tu makruh. Buat juga semayang sah tak apa. Tapi tak dapatlah beberapa fadilat. Antaranya tak dapatlah fadilat saf. Faham tak? Macam tadi seorang duduk belah rusuk kanan, seorang duduk belah rusuk kiri. Tak berhubung makmum tu. Maka tak dapatlah fadilat saf. Yang tu asing pula. Bonus asing. Dan tiada ulang atas seorang daripadanya dan tiada sujud sahwi. Tak payahlah. Semayang sah. Dan hanya sahaja memada ini semayang. Semayang tu cukup. Dia kira boleh pakai. Kerana bahawasanya Rasulullah SAW memperimamkan akan Ibnu Abbas. Rasulullah semayang, Ibnu Abbas duduk di rusuk Nabi. Maka apabila ada makmum yang seorang berdiri di rusuk imam, tiada batal. Nescaya tiada batal juga berdiri di rusuk 2-3 orang dan ramainya. Kalau seorang duduk kat rusuk semayang sah, 2, 3, 4 orang pun tak apa. Tapi cuma makruh kalau ada ramai-ramai. Dan tiada juga batal orang yang seorang berdiri di kiri itu kerana semuanya. Dan tiada juga batal orang yang seorang berdiri di kiri itu kerana semuanya rusuknya. Dan hanya sahnya sah semayang. Okey, habis. Duduk belah kiri, semayang sah. Okey, semayang dia sah. Tak batal, tapi makruh. Dan hanya sahnya sah semayang menunggal di belakang imam. Semayang sah. Macam tadi, dia ni imam, belakang imam seorang. Belakang makmum tu seorang lagi pun ikut tu imam depan.
Yang tak sah, A jadi imam, B ikut imam, C P ikut B. Betul. Tak sah. Kita nak berimamkan kepada seseorang, ada syarat. Di antara syarat dia, orang itu tidak berimamkan kepada orang lain. Dia tak boleh lagu tu. Aku ikut dia ni ikut imam tu. Lagu tu tak boleh. Semua kena berimamkan dengan imam yang satu. Kalau tengah-tengah semayang dia baru perasan, baru ni saya pergi di mana ke, ada orang berlaku macam tu. Dia tahu tak perasan. Tak perasan apa je nak tak perasan. Jadi bila dia dah tengah-tengah semayang, baru dia perasan. Lepas tu terus dia main duduk di saf yang bagi sama dengan makmum tu. Dia kata saya ikut dia ni, tak perasan pula. Dia ikut saya. Padahal saya duk ikut satu orang. Dia masuk dalam masjid, dia nampak saya. Dia nampak saya, terus dia main duduk sebelah saya. Bukan sebelah lah, belakang sikit lah. Kemudian, masa tu pula tengah ada rokok sujud apa, dia pun terus rokok sujud. Masuk pergi rakaat berikutnya, saya pun tak ada nak tarik, nak apa. Saya kadang-kadang kalau di madrasah saya tarik, tapi kalau kat masjid, saya malas nak tarik, saya takut bergaduh pula. Padahal semayang di masjid, boleh kata semua orang renggang. Mana-mana masjid pun siapa. Tak ada kesedaran langsung bila semayang nak bagi berdiri, soft, bagi kena tangan dengan tangan. Tak tahulah berpuih mulut punya dua abang. Nak fadilat semayang, dah main semayang jemaah, jagalah fadilat soft. Bagi kenalah tangan dengan tangan. Bagi kena, bagi ada rasa kena kawan di sebelah. Rapat. Janganlah rapat, ada pula setengah satu macam yang passion. Pergi duduk rapat, orang nak angkat tangan pun tak boleh. Tu dia punya serendeh, kita jadi kemek dulu tu. Dia ni main rapat kau ni, dia ni main rapat kau ni, kita duduk tu ya. Janganlah buat lagu tu. Tapi cukuplah bagi kena aja. Nabi kata, wala tadharu furujatul lisyaitan. Jangan kamu tinggal ruang-ruang kosong untuk syaitan. Mai dua orang berdiri. Mai dua orang berdiri di depan ni, mai bangun dua, berdiri, ngadak kok sana. Saya tunjuk macam mana nama dia putus soft. Ngadak sana, orang tengok. Okey. Ni dua orang berdiri. Tengok tangan saya. Tengok saya potong lebar. Ni baru nama kata soft berhubung. Penggang sikit. Sikit lah. Sikit lagi. Okey. Tak kena tau, daripada orang ni tak kena. Tengok tangan saya. Tangan saya boleh masuk. Daripada orang tak kena ni. Ada satu jari tak kena. Antara daripada orang ni. Ni, satu jari. Sikit lagi. Putus soft. Tak dapat fadilat soft di situ. Berlaku tak macam ni kat masjid? Berlaku tak macam ni kat masjid? Lambak Padahal boleh je kawan saya duduk kat sini, dia duduk renggang apa itu. Okey, dia duduk macam inilah kata, saya duduk kat sini, tak ini. Saya boleh pegang dia. Tarik biar rapat. Mayang. Tapi kalau tarik dia buat keras macam mana? Jam. Kita tarik tak umai. Tak umai. Kan? Tarik melatah. Maang. Sudah. Silap orang kalau melatah maang, tak ada benda lain lah. Okay. Terletah pula ada begitu. Maang apa tak kisahlah, apa dia melatah. Apa habis batas mayang. Cakap sengaja tak sengaja batas. Jadi peganglah pelan-pelan. Pegang tu. Pegang pelan-pelan, tarik. Kan? Tapi kalau masa kita tengah nak bangun dari rokok, sambil turun. Ini nampak macam best sikit. Sami Allahu liman hamidah. Dia pun bangun. Imam tangan dia duduk sebelah. Terpegang je. Tarik main rapat. Pun okey juga. Nak pegang lagu tu. Tarik main. Tak ada masalah. Pasal kita tak dinamakan mengganggu orang semayang. Kita pun dalam semayang. Dia pun dalam semayang. Kita sedang membantu dia agar dia betul rapat. Tapi saya tak faham lah. Di masjid ni saya tak faham. Berlambak-lambak di mana-mana orang duk habaq dah semayang, pergi rapat, renggang juga. Tu tera bagi tahu sebelum semayang. Diri apa-apa, habaq dah tu. Bila kita pergi rapat,
Terpaksa kita kena pilih pula. Rapat kau sini, sini renggang. Rapat kau sini, sini renggang. Cara dia, kita kena tengok tu imam duduk kat mana. Bila katalah sini, imam duduk sini, sini cantik duduk sama dengan tiang tu. Bererti, siapa yang duduk sebelah tepi, semua orang rapat ke tengah. Jadi rapatlah semua orang. Yang ada kosong pun di ujung-ujung sana saja. Saya pun tak ada nak kata apa. Siapa nak pahala, rabutlah. Saya tengok benda-benda ni di negara Arab, mereka cukup jaga. Untuk bagi, sampai setengah-setengah tu Arab tu kita tengok, mereka dia sanggup kangkang tu. Semayang dulu tu. Dia punya nak pergi rapat, dia ni dengan dia ni. Sampai dia pun jadi pelik dah semayang. Dia sanggup buat lagu tu. Kita malas dah nak buat lagu tu. Lalah dia ni pun tak kena, dia ni pun tak kena. Jadi serupa semayang seorang-seorang. Semayang sah. Tetapi tak dapat fadilat saf. Rugi. Setengah ulama kata, apabila tidak dapat fadilat saf, bererti tak dapat fadilat 27 darjat. Ini disebutkan oleh As-Sayuti dalam kitab dia Kaful tak ingat kitab baca itu. Kaful Basti fi Itmamis Safi. Lebih kurang lagu itulah. Dia sebut tentang gandaan pahala yang 25 dengan 27 darjat tu. Ini ambil berat lah. Tu saya abang. Kembang sikit boleh ya. Kalau dah renggang kita nak kembang takkan nak semayang jadi macam tu. Bagi kita nak pegang tak boleh. Jadi macam kadang-kadang terpaksa pilih salah satu. Kita rapat ke tengah. Tinggal dia tu tak mau main, ambil saya. Hang sendiri mau faham, ada kosong, genjak bi. Ada kosong, genjak bi. Mungkin pada rakaat pertama kita semayang tu macam semua serbu masuk dulu. Masuk rakaat kedua berlaku renggangan-renggangan kat mana-mana. Bergeraklah pi ke tengah. Pakat-pakat bergeraklah. Bergerak sikit, aku bergerak sikit, aku bergerak sikit. Satu langkah yang kecil untuk bergerak pi ke tengah lagi. Okey je. Tak salah pun. Dan tiada batal juga orang yang seorang berdiri di kiri itu dan hanya sah semayang seorang menunggal di belakang imam kerana orang tua perempuan. Kalau perempuan tunggal tak apa, dia tu imam lelaki, belakang dia perempuan duduk di belakang, tak apa, memang kena duduk belakang. Perempuan kena duduk di belakang kecuali tak ada tempat. Yang tu sudah cerita lain lah. Kita semayang di rumah dengan dua suami isteri. Nak duduk di mana bini? Di belakang. Bukan di kanan, bukan di kiri. Apa kata bukan bini, orang perempuan ni sayap kiri ke? Siapa duduk abang? Siapa kata orang perempuan sayap kiri? Lepas tu sayap kanan siapa? Nak terbang pergi mana? Itu dari sudut organisasi pertubuhan. Bila ada dia punya pertubuhan macam parti politik. Dia ada dia punya parti politik induk, pemuda sayap kanan, muslimat, perempuan, wanita sayap kiri. Oh, itu parti politik, itu persatuan. Bukan dalam semayang pun duduk kiri, tak betul. Faham tak? Itu organisasi persatuan nak susun macam mana? Yang ni dari sudut kita semayang, duduk di belakang, bukan duduk di tepi. Perempuan. Tapi kalau dah tak ada tempat, dia duduk tepi rusuk laki dia, bilik tu dengan katil, dengan penuh apa semua, nak semayang tak celui, boleh duduk pun tepi. Tak apalah, lambat macam mana, tak ada tempat. Tapi kalau ada tempat, silakan, itu lebih afdal. Semayang sah. Tapi Imam Syafi'i kata makruh. Dan hanya sah semayang menunggal di belakang imam. Kerana orang tua perempuan semayang menunggal di belakang Anas. Nabi semayang, di belakang Nabi ada Anas, di belakang Anas ada orang perempuan. Dan orang lain sertanya. Dan keduanya di belakang Rasulullah SAW dan Nabi di hadapan keduanya. Kalau ada perempuan lain duduk di belakang. Lepas tu di depan tu budak lelaki. Kalau kita semayang, kita ada anak lelaki dan kita ada isteri contohnya. Ataupun kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Suami jadi imam, di belakang suami adalah anak lelaki, di belakang anak lelaki adalah anak perempuan beserta dengan isteri dia. Mak dia. Perempuan duduk itu. Ini 3 baris. 3 orang berdiri. Boleh faham sampai dekat tu?
Makmum 2 orang, penuhkan kanan dulu. Bagi ada 1 orang belakang tu imam, kemudian penuhkan kanan, baru penuhkan kiri. Ini kalau macam kita di masjid lah. Imam 1, belakang imam 2 makmum. Okay. 1 duduk belakang tu imam, 1 kanan. Kanan. Itu 2 orang tu ya. Main cerita banyak pula lagi. Habis kanan dulu. Kerana kemuliaan kanan atas kiri. Maka disempurnakan saf tu sebelah kanan. Lagi ada ruang kosong kanan. Kanan dulu, lagi penuhkan kiri. Okay. Tengok Islam. Mayang ke apa ke, utamakan kanan. Makan, utamakan kanan. Minum, kanan. Semua utamakan kanan. Kerana kemuliaan kanan. Masalah, imam berdiri di belakang setengah makmum, apa hukumnya? Imam berdiri di belakang setengah makmum, apa hukumnya? Kata Syafi'i di dalam dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam, dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam yang diikut oleh setengah makmum lain di belakangnya, nescaya sah semayang imam dan semayang orang-orang rusuknya dan belakangnya, dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya. Kerana bahawasanya syarak mengadakan hukum imam itu di hadapan makmum atau membetulinya, bukan imam itu di belakang makmum, maka tiada sah itu bersamaan jua pada hampirnya atau jauhnya daripada imam apabila adalah makmum itu di hadapan imam. Pendek cerita dia, ceritanya panjang. Dia nak abang kata, siapa-siapa nak ikut siapa-siapa jadi imam, dia tak boleh dia lebih depan daripada imam. Mesti tumit dia lebih belakang sikit. Sekurang-kurangnya tumit 1 inci kena pergi belakang daripada imam. Dan ini berlaku, tuan-tuan perasan tak? Masuk perasan tak? Itu masa kita sampai di Masjid Nabawi. Yang mula-mula kita sampai di Masjid Nabawi. Pagi itu kita sampai di Masjid Nabawi, subuh. Semayang subuh pada pagi itu selerak sikit. Sampai-sampai dah subuh, dah kamat dah tengah semayang subuh. Kami sampai di Masjid Nabawi. Kita sampai Jumaat kan di Madinah. Tapi esok pagi punya subuh, saya pun terlupa nak abang kat jemaah pasal isu tu. Isu kalau siapa-siapa pergi semayang di Masjid Nabawi, kita punya hotel belah depan, belah mihrab, Syariat Babus Salam tu. Jadi kita main-main tu, kita masuk kok belah imam. Maka kalau siapa-siapa masuk kok belah imam ni, kena jaga-jaga. Di Masjid Nabawi, dia ada bagi tahu, siapa pun semayang tak boleh lebih pada tiang tu. Siapa semayang lebih pada tiang tu tak sah. Pasal imam tu ada depan sikit daripada tu. Kalau siapa semayang lebih daripada tu, batal semayang dia. Padahal tuan-tuan pergi di masjid, bestnya, di tiang tu ada tulis, tapi tiang yang agak dekat dengan Masjid Nabawi, dekat pintu nak masuk pintu Babul Salam tu, dia ada tulis tiang tu. Bahasa Melayu ada tulis. Lebih kurang macam ni lah, makmum tidak semayang tak boleh lebih, dalam bahasa Melayu Indon sikit lah kot. Dia tulis tu, tak boleh semayang melebihi tiang ni. Tapi lepas daripada tiang tu, berlambak orang semayang. Di luar masjid. Lepas semayang di luar Masjid Nabawi. Faham tak? Ni bangunan masjid. Katalah meja ni bangunan masjid. Tu imam ada kat sini. Di luar ni ada koridor tau tak? Ni semua ni ada dataran semua ni. Orang main di luar ni semua berlambak orang semayang. Di sini semua ada tiang ni. Ada satu tiang yang sama dengan Tok Imam ni. Tapi di depan ni berlambak orang semayang. Dia tulis dah kat tiang tu, jangan semayang melebihi tiang ni. Saya pun tengok tu, dia berlambak orang semayang. Ui, nak kata apa? Tak boleh kata apa. Takkan saya nak pergi kriau kau semua. Oi, semua pergi semayang belakang. Orang dah tak faham dah. Nak cakap bahasa apa dah. Dah saya sempat sambang kawan-kawan kita yang mana semayang pagi tu. Yang saya nampak daripada duduk belah depan, saya dah pergi belakang lah. Mayang belakang, betul habis semayang saya dah usah. Sebab dia mayang belah depan. Hak pergi dengan aku ni. Semua saya pegang. Semua ni pergi semayang lain.
Semayang tak sah. Semayang apa semayang depan pada Tok Imam. Jaga-jaga. Macam di masjid ni kita takkan semayang depan pada Tok Imam. Tok Imam duduk seorang tentu. Semua orang duduk di belakang. Ini untuk keadaan-keadaan jenis semayang di luar masjid Ni kata kalau di masjid kita ni pun penuh orang. Kata kalau sekali semayang raya ke semayang apa. Orang kat luar pun penuh. Jaga. Jangan lebih pada pintu tu. Tu pintu tu. Pintu tu. Jangan lebih pada tu. Imam duduk depan sikit lah. Jadi sejadah ke tikar bubur di luar tu, jangan lebih pada ni. Lebih, dia dah depan pada Tok Imam. Sama, okay. Kalau tumit dia dengan tumit Tok Imam sama, makruh. Tapi dia dan mula genjak sikit je dia terlebih pada Tok Imam, maka batal semayang dia. Jaga-jagalah apabila kita pergi di mana-mana tempat, berhati-hati kena tahu Imam duduk tang mana. Dah hang mai semayang, hang nak ikut Tok Imam ada tang mana, ambil tahulah sikit-sikit. Kecuali di Masjidil Haram, tuan-tuan tak payah takut. Dia Masjidil Haram, dia ada hukum khusus yang tak ada di masjid lain. Oleh kerana Masjidil Haram, dia semayang dia buat bulatan, pasal dia tempat kiblat, dia semayang bulatan, tuan-tuan tak payah takut. Tok Imam ada kat mana pun, takkan ada orang duduk di depan Tok Imam. Askar dah jaga siap lah. Tapi lain pada Masjidil Haram, tuan-tuan kena berhati-hati. Tidak ada kawalan. Saya tengok Masjid Nabawi pun ada ke askar polis apa, tak jaga. Mereka minta nak abang lah, ada bubur tanda minta orang baca. Maka penting sangat untuk belajar ambil tahu supaya kita jangan buat satu kerja sia-sia. Tanda pada muka surat yang sama pada 215 pada tajuk apa ni, dia punya masalah yang ke 238. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sikit kitab lain tapi tak apa bermanfaat. Sikit-sikit saya baca. Dia kata fasal yang pertama pada menyatakan hukum semayang jemaah. Akan datang ni ada macam-macam masalah. Bagus, kitab ni nipis ya, tapi bagus. Kitab ni disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapah di Kelantan. Satu ketika dulu, kitab yang cukup bermanfaat. Dulu saya baca di madrasah, dah habis khatam. Dia kata fasal yang pertama pada menyatakan hukum semayang jemaah dan kelebihannya. Dan disyarakkan semayang berjemaah kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Undang-undang semayang jemaah ni, lepas pada Nabi pindah ke Madinah, maka digazet menjadi undang-undang semayang berjemaah. Sebab masa duduk di Mekah, susah nak semayang jemaah. Orang Islam dianiaya. Mereka nampak orang semayang, mereka akan buat lebih kurang. Maka terpaksa semayang sembunyi-sembunyi. Lagipun, di masa duduk di Mekah, tidak ada masjid, melainkan Masjidil Haram tu lah. Tapi mereka duduk sembah berhala. Tak ada tempat untuk nak semayang. Adapun bila sampai di Madinah, maka terbinanya banyak masjid. Nabi sampai-sampai je 1-2 hari, dah bina ada Masjid Quba. Lepas itu pergi bina Masjid Nabawi. Lepas itu bila masjid lambat-lambat, tak mana Nabi pergi, mau bina masjid. Jadi pasal apa? Pasal di Madinah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi. Dia ada kekuasaan boleh bina benda-benda tu. Dan ialah semayang berjemaah ini ketentuan umat ini. Umat dulu-dulu tak ada. Umat Nabi-Nabi dulu-dulu semayang masing-masing. Tidak ada namanya istilah semayang berjemaah. Bahkan tidak ada istilah yang namanya semayang Jumaat. Seperti Jumaat dan 2 hari raya. Tak ada. Umat dulu-dulu tak pernah semayang Jumaat, mereka tak ada. Bahkan mereka tak tahu pun kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat, bila Nabi Muhammad mai baru cerita kelebihan hari Jumaat berlambak-lambak. Kelebihan Ramadan. Umat dulu tak tahu langsung pasal Lailatul Qadar, pasal kelebihan Ramadan, pasal kelebihan Jumaat, pasal kelebihan Jumaat. Tak tahu. Ada ribuan hukum yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Dan dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti 100 kelebihan Jumaat dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. 100 kelebihan Jumaat ada diterjemahkan dan diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negara Brunei Darussalam. Dan iaitu sunat muakkad semayang berjemaah ni sunat muakkad.
Dalam mazhab kita kata sunat. Oleh kerana sunat ni, sebab tu masjid tak penuh. 3 mazhab yang lain, semayang berjemaah adalah wajib. Soalan bagus daripada kawan kita Rafi. Dia kata sekiranya seseorang itu solat bersendirian, tiba-tiba ada jemaah masuk dalam surau, melakukan solat berjemaah, bolehkah dia berhenti solat sendirian tersebut dan menyertai solat jemaah? Ya, dia tak payah berhenti semayang, tetapi dia boleh niat, katalah mati dia, aku tukar semayang ni, semayang fardu kepada semayang sunat, kemudian habiskan semayang tu dulu, kemudian pergi ikut pula semayang berjemaah. Faham tak? Nak berhenti saja-saja tak boleh, mesti kena niat, tukar dulu semayang, bagi perhabis semayang sunat tu, kemudian pergi ikut jemaah. Ataupun semayang dulu seorang-seorang bagi perhabis, kalau rasa macam dekat nak habis, main dekat tahiyat dah, ataupun sujud nombor 1, nombor 2, rakaat pun rakaat keempat dah, tengok ada orang masuk main ramai-ramai, oh tak apa, perhabis buang semayang tu, lepas tu pi semayang pula dengan jemaah yang hadir tu. Boleh? Ulang balik boleh. Yang tu pun boleh. Bila dah habis dah semayang dengan jemaah tu, dapatlah fadilat jemaah. Tadi dia dapat semayang seorang, lepas tu dia dapat semayang jemaah. Hak semayang seorang tu jadi macam mana? Hak semayang jemaah jadi macam mana? Oh, kalaulah semayang dia dah cukup, yang fardu dah cukup, automatik Tuhan akan tolak yang tu jadi qada semayang. Faham tak? Jadi semayang qada. Semayang yang nombor 1 tu jadi semayang qada. Ataupun dia dah semayang dah berjemaah dengan semayang jemaah, tapi jemaah tu sikit, 5-6 orang ya, 10-15 orang ya. Dia pun Nabi imam bagi salam, duk wiri, tengok ada satu bas turun mai. Ramai. Ataupun, ini selalu saya pesan, kita tengok ada orang baru masuk dalam masjid, kita pun tak mau pergi mana-mana. Tengok dia tengok duk cari siapa ada semayang apa, dia pergi semayang, orang dah habis kan semayang. Orang tengah duk wirid doa Pergi lah kat dia, abang tak semayang ni, mari kita semayang doa. Pergi semayang dia, niat semayang qada. Ikutlah bagi jadi makmum, bagi dia jadi imam. Ataupun kalau nampak dia macam tak pandang, muda-muda nampak macam budak-budak, boleh jadi imam ke? Tak boleh. Tak apa, saya jadi imam, jadi makmum. Semayang berjemaah. Kemudian niatlah semayang qada. Pernah tinggal semayang tak dalam hidup? Start daripada balik dulu. Nak jawab apa kat Tuhan esok kalau mati tak cukup? Duk sibuk semayang sunat ya, tapi tinggal semayang qada. Hutang tu. Nak kena jawab dengan Tuhan esok di akhirat, hutang tak bagi can. Mati ya, jangan bagi ada hutang. Hutang duit dengan orang, hutang barang dengan orang, hutang semayang, puasa, zakat, haji. Hang hutang dengan Tuhan mau kena bayar. Nama kata hutang semua kena bayar sebelum mati. Okey. Dan ialah ketentuan umat ini semayang berjemaah tu seperti Jumaat dan 2 hari raya. Dan iaitu sunnatun muakkadatun di sisi Rafi'i, di sisi ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, nama dia Imam Ar-Rafi'i. Dia kata sunat muakkad, dituntut semayang jemaah. Dan kata qil, kata setengah ulama, sunat kifayah. Maksudnya kalau ada orang buat je semayang berjemaah, lepas dah tuntutan lah. Tuntutan sunat tu dah buat dah. Dan kata qil, kata setengah pandangan dalam mazhab yang lain pula, ulama dia kata fardu ain, semayang berjemaah. Sebab tu kita tengok orang daripada negara luar yang semayang, mereka jaga sikit semayang jemaah. India, Pakistan, Bangladesh. Lepas mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib semayang berjemaah. Hambali wajib semayang berjemaah. Negara luar orang jaga semayang jemaah. Kita tak apa jaga. Pasal apa? Bukan salah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia beri keringanan sebab dia nampak ada dalil hujah. Sepatutnya kita manfaatkan dengan keringanan hukum yang diberikan pada waktu-waktu tertentu. Ketika kita tak sempat pergi masjid. Ketika kita sempat pergi masjid, pilah, dapatkanlah fadilat berjemaah. Faham tak? Dan terlebih sah di sisi Nawawi, fardu kifayah. Yang terlebih kuat menurut pandangan Imam Nawawi, iaitulah fardu kifayah. Ada orang buat je di satu-satu tempat semayang berjemaah, maka lepaslah tuntutan orang lain. Sebab tu orang tak semayang. Dengar orang yang tak semayang ni. Ada orang tak semayang ni.
Siapa-siapa tak semayang, abang kat dia, bila ada je orang lain tolong semayang, orang lain telah melepas, ada orang buat jemaah ni, maka sepatutnya kita terima kasih pada orang-orang yang dah mai semayang di masjid ni. Pasal kita telah buat satu benda melepaskan tanggungjawab mereka. Asalnya semua orang kena mai, tapi dah dia kata fardu kifayah, kita buat, dia tak payah. Meringankan sikit bebanan untuk dia. Sepatutnya rasa syukurlah. Alhamdulillah ada juga orang semayang jemaah. Aku tak pi pun mereka boleh buat. Alhamdulillah. Kalau aku tak pi, mereka pun tak pi, semua orang berdosa. Di satu-satu tempat satu-satu tempat yang tidak kedengaran suara azan, maka disunatkan di tempat tersebut buat azan dan dirikan semayang berjemaah. Contoh macam sini. Sini kalau azan, tak mana tempat yang agak-agak tak dengar suara azan. Sebab itulah digalakkan mana-mana masjid, surau yang dia mempunyai ada kemampuan, cari pasang speaker, bagi luas, bagi besar ni speaker, supaya jauh suara azan tu sampai. Bila jauh suara azan tu sampai, maka dalam daerah yang suara azan tu sampai, ada saja satu tempat dia dirikan jemaah lepas tuntutan orang lain. Lepas tuntutan orang lain. Dan di mana-mana tempat yang tidak kedengaran suara azan, sunat didirikan azan di tempat tersebut dan kemudiannya didirikan semayang berjemaah. Dengar macam tak apa dengar, sayup-sayup, kira tak dengar. Ya, dengar pun subuh ya, pasal subuh sunyi sepi, waktu lain semua tak dengar. Kena buat tahun tu pun. Demo 5 waktu boleh dengar. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jemaah dengan mendirinya dengan satu tempat di dalam kampung kecil. Kena bagi adalah syiar, tanda, lambang yang menunjuk kata wujudnya orang Islam di tempat tersebut dan memudahkan orang Islam untuk semayang berjemaah. Dan beberapa tempat di dalam kampung yang besar, barulah lepas tuntutannya dengan sekira-kira zahir segala pihaknya ketandaan jemaah. Kok ni pun ada, kok ni pun ada, kok ni pun ada, kok belakang tu pun ada. Ada je tempat-tempat yang dirikan jemaah. Tempat kita banyak. Alhamdulillah lah kan. Surau ada, masjid ada. Maka jika muafakat mereka itu atas mendirinya di dalam segala rumah-rumah yang tiada zahir dengan dia ketandaan berjemaah tu, nescaya tiada gugur fardu kifayah tadi. Tak lepas. Rupanya ada. Dekat flat tu ada buat. Ni tepi-tepi kat Long Wan ni ada buat juga jemaah. Tapi padahal dekat situ azan tak dengar suara. Katakanlah. Okey. Maka tapi depa semayang tu dalam rumah, dalam bangunan. Tak jadi. Sebab orang tak tahu kata depa buat semayang jemaah kat situ. Kena zahir. Kena bagi tahu kat orang ramai. Sini ada semayang berjemaah. Sebab tu kalau tuan-tuan pi di negara Arab, boleh dikatakan kebanyakanlah saya berjalan beberapa negara Arab, baik di Syria, baik di Jordan, baik di Arab Saudi, baik di Mesir, ni antara negara-negara yang saya pernah pi. Dan saya pi berjalan semua negara ni, semua masjid, menaranya akan ada lampu warna hijau. Jadi kalau tuan-tuan naik highway, tuan-tuan jalan kereta highway, tuan-tuan akan nampak malam-malam lampu warna hijau. Tuan-tuan kena faham, boleh buat satu tanda itu adalah masjid ataupun tempat semayang. Confirm, ambil tengok ya. Kalau rumah takkan bubuk lampu warna hijau tu. Mesti untuk surau ke masjid ke apa, mesti tempat semayang. Tak jadi api mana-mana. Dia akan bubuk lampu warna hijau. Lampu Kalimantan yang warna hijau tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Kalau tengok, tu warna hijau, masjid tu. Mana-mana bangunan dia tengok bukan masjid, tapi ada lampu warna hijau. Ada, insya-Allah. Pergi tengok. Kemungkinan besar 90% lebih. Sebab saya kata lu tu kok gitu tuan pergi tengok, rupanya dia nimbul lampu kedai hijau, rupanya kedai tom yam. Yang tu sini. Sini color mala kalau kedai tom yam. Ada merah, ada hijau, ada kuning, tom yam tu. Kan? Sana hijau tu mesti masjid. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirinya atas barang yang disuruh akan dia.
Boleh tahan tak dia punya statement dalam kitab ni? Saya baca lah kan. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirinya, maksudnya di satu-satu tempat orang Islam tak mendirikan sembahyang berjemaah atas barang yang disuruh akan dia. Maksudnya syarak agama kata kena buat sembahyang jemaah. Nescaya memperang akan mereka itu oleh imam atau ganti imam. Maksudnya pemimpin Islam kena pergi perang kampung tu. Tu dia lah. Ambil tindakan. Pasal apa kampung ni tak ada sembahyang jemaah? Kalau kita di Malaysia ni kita ada jabatan mufti, ada pejabat agama, bahagian dakwah, bahagian macam-macam. Mereka ni akan ambil tindakan. Pasal apa masjid tak ada function? Pasal apa masjid tak ada bunyi azan? Pasal apa masjid tak ada orang sembahyang jemaah? Pasal apa surau mati? Dan sebagainya lah. Sepatutnya di bawah bidang kuasa mereka lah. Mereka ini mewakili pemerintah dalam negara. Okey, pemerintah kalau satu-satu negeri ada sultan, maka sultan. Kalau tak ada sultan, siapa dia? Pemerintah. Itu mewakili sultan. Maka dia imam di sini maksudnya pemimpin negeri itu, negara tu dia kena bertanggungjawab. Kalau tak ada, siapa dia? Pengganti dia, wakil-wakil dia. Dan telah datang beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. Setengah daripadanya khabar hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Artinya bermula sembahyang berjemaah terlebih afdal daripada sembahyang seorang atau dengan 27 darjat. Satu riwayat 25 darjat. Jadi gabung balik kata Imam Suyuti dalam kitab dia Kashful Basti fi Itmami Safi, dia kata untuk sembahyang maghrib, isyak dan subuh dapat 27 darjat, untuk sembahyang zuhur dan asar 25 darjat. Setengah daripadanya hadis khabar At-Tabarani daripada Anas, man masya ila salatin maktubatin, siapa berjalan untuk pergi sembahyang tempat sembahyang jemaah, sembahyang fardu lah, maktubah, fahiya kahajjatin, maka dia dapat pahala seperti mana orang, bandingan dia seperti orang mengerjakan haji. Wa man masya ila salati tatawwu'in, siapa pergi ke tempat sembahyang yang untuk sembahyang sunat, fahiya ka umratin nafilah, maka iaitu fadilat dia seperti mana orang tu dapat mengerjakan umrah yang sunat. Dan setengah daripadanya hadis khabar Imam Tirmizi daripada Anas pula, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin, siapa-siapa sembahyang berjemaah, man shalla arba'ina yawman, siapa-siapa sembahyang 40 hari, fi jama'atin, sembahyang berjemaah 40 hari, yudrikut takbiratal ula, dia dapat takbiratul ula. Takbiratul ula ni apa dia? Imam mula-mula takbir tu Allahu Akbar, dia pun takbir masa tu. Kena main awal dapat main awal, dapat takbiratul ula berserta dengan tu imam. Dia kira semayang dia dapat muafik tiap-tiap rakaat sempurna elok, sampai imam bagi salam dia pun boleh bagi salam. Kutiba lahu bara'atani, akan ditulis baginya dua kelepasan. Pertamanya bara'atun minan nar, selamat daripada kelepasan daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan terlepas daripada sifat munafik. Ini kena berebutlah. Dua-dua tu penting untuk hidup kita. Terlepas daripada sifat munafik pun penting, terlepas daripada api neraka pun penting. Na'udzubillah. Bila ada itulah kadang-kadang nak cakap tak kena, tak cakap tak kena. Munafik ni tuan-tuan, dia ada 50 sifat dia. 50 sifat dia. Bukan hak yang kita duk mengaji dalam hadis tu kata apa, bila cakap bohong, bila janji dia dusta. Hak tu satu hadis. Ayat Quran berlambak cerita pasal sifat munafik. Hadis berlambak cerita pasal sifat munafik yang lain. Antaranya Nabi sebut siapa-siapa semayang cepat-cepat, munafik. Quran kata, wa idza qamu ila salati qamu kusala, bila mereka bangun semayang dalam keadaan malas, munafik. Yura'una nas, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tak zikir pada Allah melainkan sikit, malas nak zikir.
Habis-habis semayang belah. Habis-habis semayang belah. Zikir apa tak ada, doa apa tak ada. Hari ni ada kerja, tak apalah, takkan hari-hari ada kerja kot. Masa kerja lah, masa wirid ada masa lapang, tak ada subuh zuhur, tak ada zuhur asar, tak ada asar maghrib, tak ada maghrib isya, ada masa-masa wirid zikir. Dah jadi tabiat. Bagi salam belah. Bagi salam belah. Bila orang begitu? Dikhawatiri yang ni semayang orang munafik. Walaupun mungkin sebahagian dia kata apa? Ada dalil Nabi semayang, lepas semayang Nabi bangun. Memanglah Nabi bangun. Ada juga dalil Nabi lepas semayang Nabi wirid. Nabi buat lagu tu pasal tak orang bagi benda tu diwajibkan. Okey? Jadi kalau ada masa wiridlah lebih sikit, bacalah doa. Tak mau baca dengan ramai-ramai, ambil baca seorang-seorang. Tak mau baca di masjid, balik semayang di rumah, baca doa panjang sikit, nangis-nangis dengan Tuhan. Tapi bila tak mau nak zikir, malas nak zikir, bagi macam-macam alasan, termasuk daripada kalangan sifat orang munafiqun. Ada 50 sifat. Tapi yang bestnya, minta maaf cakap, di masjid ni, saya bawa dalam khutbah Jumaat, 50 tanda munafik. 2 kali saya baca. Dan 2-2 kali itu tak ada Nabi. Baru berbelah-belah 20 sifat munafik. Ada je report pejabat agama kata ke saya, kata macam-macam. Saya berhenti tajuk tu, tukar tajuk lain. Selang 2-3 tahun, saya baca balik sifat munafik tu balik. Baru sifat yang keberapa, ada orang report pula. Tanda dia apa? Sendiri fikir. Lah ni saya malas nak baca. Baca report. Majlis agama bila orang report, dia kena ambil tindakan. Kalau bercanggah, tapi saya tak cerita apa pun. Tinggal lagi, malah. Itu tanda apa, tuan-tuan? Sendiri fikir. Kita nak bimbing masyarakat supaya jangan bagi ada sifat macam tu. Tapi itulah kan, rambut sama hitam, hati tak sama. Ada main ke masjid, betul-betul nak berubah, nak cari peluang untuk dekat diri pada Allah. Ada main masjid, nak mencari kesilapan dan kesalahan orang. Sebab tu saya ambil kesempatan ni, bila mengajar ni, nak bagi tahu. Kita main masjid, nak berubah, nak jadi manusia baik. Kalau tuan-tuan perasan selalu saya sebut, dalam khutbah, dalam kuliah, tak ada orang langkah kaki dia masuk ke masjid, dia boleh rasa kata dia manusia paling baik. Tak betul. Siapa pun langkah kaki masuk ke masjid, dia kena sedar, dia kena rasa diri dia, aku masih lagi tak baik, aku pergi masjid kerana nak jadi orang baik. Maka carilah peluang-peluang untuk buat baik, jangan cari masalah di dalam masjid. Jangan cari masalah dan jangan timbulkan masalah sehingga merumitkan orang lain. Kita buat bagi mudah, kita mempermudahkan urusan. Kalau ada benda yang boleh kita syorkan, ada pihak-pihak berwajib, ada jawatan kuasa kita boleh syorkan, boleh buat macam ni. Kalau hampa nak, kita syorkan saja. Dia nak buat, dia beritahu buat, itu dia hak dia. Dia boleh fikirkan. Itu semua sekadar kita lontarkan idea-idea yang baik. Main masjid bukan mencari kesilapan orang. Cari kesilapan diri sendiri. Tetapi apabila berlakunya kesilapan di depan mata kita, tak salah kalau kita nak memberi nasihat. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu dia. Yang itu sikit hadis, insya-Allah ada rezeki saya sambung lagi pada siri akan datang nak cerita tentang hukum berjemaah. Bagus sebab benda-benda ni benda kita duk buat selalu, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ada poster tu lagi ya? Dekat tabung tadi tu ada poster umrah bersama dengan saya, insya-Allah pada bulan 12 akan datang. Telefon main cepat-cepat sikit untuk buat urusan bagi yang ada kemampuan, ada rezeki Tuhan bagi, dapat bersama dengan saya insya-Allah pada hujung tahun ni, bulan 12 cuti sekolah, umrah musim sejuk, dan insya-Allah hotel mereka bagi 5 bintang duduk di Mekah dengan di Madinah, hotel dekat sangat. Nama hotel dia Baiti 5. Nah, bersama atau bersebelah dengan Firdaus Hanin. Kalau tuan-tuan biasa di Mekah di Misfalah, kalau biasalah memang dekat sangat, belakang betul-betul dengan Hilton. Jadi insya-Allah memang dekat, di Madinah pun dekat.
Tapi ke Madinah kali ni tak duduk di depan mihrab, duduk di belakang. Duduk dekat Hilton juga di belakang. Tak duduklah Hilton, mai lah Hilton tu kan. Tapi lebih kurang lah 5 bintang juga. InsyaAllah makan 3 kali dan ada 35 tempat ziarah yang kita akan bawa tuan-tuan. Beserta pergi ke padang pasir dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki nak maklumat lanjut, tuan-tuan boleh hubungi kami dekat nombor yang tertera di situ. Flight kita ambil Saudi Airlines, agak lebih selesa, tempat duduk dia tu lebih besar dan lebih selesa lah berbanding dengan flight lain. Kita tak mau sebut nama flight lain, kita sebut flight yang kita nak naik. Berbanding dengan flight lain dia agak lebih selesa. Jadi insya-Allah ada rezeki boleh bersama dengan saya. Bimbingan umrah kita akan bagi percuma dan soal jawab pengajian bersama dengan kita di sana juga percuma. Ada macam-macam lagi kelebihan. Nak tahu maklumat lanjut hubungi. Tak tahu apa pun tak apa, mai duduk dengan saya tak faham, mai serendih sebelah-sebelah, mai tanya ustaz ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa. Kita bimbing tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh melaksanakan umrah dengan sempurna. Masa tak banyak dah ni, dalam bulan 7 dah, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Ada 5 bulan lagi. Tuan-tuan boleh buat persiapan daripada sekarang untuk buat keputusan sama ada nak pergi melaksanakan umrah ataupun tidak. Ada rezeki, doa banyak pada Allah, dapat bersama dengan saya. 3 hari kita duduk di Madinah, 7 hari kita duduk di Mekah. Lah ni banyak semua orang buat 5-5. Mereka nak sip, mereka duduk di Madinah. Madinah kita tak duduk lama bukan kerana apa? Kerana kita nak ambil peluang di Mekah nak buat umrah lebih sikit. Maka selalunya mereka buat macam mana? Sebab hotel di Madinah lebih murah daripada hotel di Mekah. Maka syarikat banyak buat 5-5 ataupun 6-4. 6 hari di Mekah dan 4 hari di Madinah. Saya tetap, saya tak mau. Dan saya kata saya tak mau. Baru ni kami pun dapat macam tu juga. Saya kata tak mau. Kali ni pergi dengan saya mau 3 hari di Madinah dan 7 hari di Mekah. Kerana saya nak lama sikit duduk di Mekah sebab nak buat umrah bagi lebih. Jadi insya-Allah ada rezeki boleh bersama dengan saya, hubungi segera. Tempahlah tuan-tuan punya kerusi tu siap. InsyaAllah boleh bawa beserta dengan keluarga. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fih wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.